Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kita lagi di dalam pengajian fiqh ibadah pada tajuk tayammum. Kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan taharah, ya, bab taharah, iaitu bab bersuci. Jadi salah satu kaedah bersuci di dalam syariah iaitu tayammum, iaitu di mana tayammum ini merupakan alternatif ataupun ganti kepada asas kepada mengangkat hadas kecil, iaitu berwuduk. Baik. Dari segi bahasa, tayammum bermaksud qasad ataupun tuju. Dari segi istilah syarak, iaitu menyampaikan tanah yang suci ke muka, kedua tangan dengan niat dan cara yang tertentu, ya, iaitu menyampaikan tanah yang suci ke muka dan kedua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Baik. Asas kepada bersuci iaitu mengangkat hadas, iaitu dengan menggunakan air, ya, baik dia mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Alat untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar iaitu air, ya, dengan cara mandi wajib, ya, iaitu meratakan air ke seluruh badan daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ya, bagi mengangkat hadas besar. Yang keduanya, bagi mengangkat hadas kecil, iaitu menyampaikan dengan membasuh ataupun menyapu 4 anggota yang telah ditetapkan oleh syarak, ya, yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang dinamakan sebagai wuduk. Seterusnya, ya, diperkenalkan juga tayammum, ya, diperkenalkan juga tayammum, iaitu apabila terdapat masyaqqah, ya, ataupun kesukaran dalam dalam kita hendak mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar menggunakan air, ya, maka di situ disyariatkan tayammum, ya, iaitu alternatif kepada mengangkat hadas kecil dan hadas besar, ya, sekiranya tidak boleh menggunakan air di dalam mengangkat hadas. Baik. Jadi cara tayammum sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam istilah syarak ini, iaitu hanya sekadar menyampaikan tanah yang suci ke muka dan kedua tangan. Jadi ini sahaja cara mengangkat hadas menggunakan tayammum, ya, beserta dengan niat. Niat merupakan salah satu kewajipan di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ya. Jadi tayammum pun merupakan salah satu ibadah yang dituntut oleh syarak, maka diwajibkan niat. Baik. Dalam suratul Maidah ayat ke-6 ada menyebut, ya, di sini kita hanya bacakan sekadar maksudnya sahaja, ya, iaitu maksud kepada surah Al-Maidah ayat ke-6, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, ya, atau ya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang ini bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi ini merupakan dalil disyariatkan tayammum, ya, disyariatkan tayammum
dalam keadaan kita hendak melaksanakan sesuatu ibadah contohnya, di mana dituntut di sana untuk mengangkat hadas, ya. Jadi dalam ayat ini dia menerangkan sekiranya, ya, sekiranya kita hendak mengangkat hadas tidak pula ada air, tak ada air, ya, untuk berwuduk bagi mengangkat hadas kecil ataupun untuk mandi wajib, ya, bagi mengangkat hadas besar, maka ini merupakan dalil bahawa syarak membenarkan kepada kita menggunakan tanah, ya, tanah ataupun debu lah, debu tanah, ya, yang kita gunakan dengan menyapu pada muka dan tangan, ya. Jadi kat sini antara ayat-ayat ni, antara intipati ayat ini dia menerangkan bahawasanya sekiranya kita hendak mengangkat hadas, ya, ya. Jadi contohnya menyentuh perempuan, berlaku hadas, ya. Apa lagi, kembali daripada tempat buang air pun penyebab kepada berlakunya hadas, ya. Ataupun dalam keadaan lain, kita dalam keadaan sakit, jadi ada hadas, maka pun tergolong daripada keadaan yang membolehkan kita bertayamum sekiranya tidak dapat air untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Baik. Selain itu, daripada sunnah Nabi SAW ada hadis yang mafhumnya dan dijadikan kepada kita bumi keseluruhannya sebagai masjid, ya, dan dijadikan kepada kita bumi keseluruhannya sebagai masjid. Jadi bumi ini yang terbentang luas, ya, jadi bumi ini terbentang luas sebenarnya dijadikan Allah sebagai tempat untuk kita bersolat, ya. Ini yang dimaksudkan dengan masjid, iaitu tempat kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi bumi ini baik mana bahagian sekalipun, ya, di daratan ke ataupun di lautan ke ataupun di gunung ke apa semuanya, ya, khususnya di daratan lah, ya, adalah tempat kita bersujud kepada Allah. Ya, ini yang dimaksudkan masjid di dalam hadis ini, dan ia dijadikan tanahnya untuk kita, ya. Tanah yang ada di muka bumi ini dijadikan oleh Allah untuk kita, dan ia suci lagi menyucikan jika kita tidak mendapati air. Jadi tanah juga asalnya sifatnya suci lagi menyucikan. Dia macam air mutlak, sifatnya suci lagi menyucikan. Jika kita tidak mendapati air, maksudnya sekiranya, ya, sekiranya kita tidak mendapati air dalam kita nak mengangkat hadas, maka tanah merupakan salah satu alat yang boleh menyucikan hadas kita, ya. Baik. Sebelum kita nak tayamum, kita kena lihat sebab-sebab kita nak tayamum. Kita tidak boleh tayamum suka-suka, katalah kita ada pilihan. Sekarang ni kita ada pilihan, iaitu air dan tanah. Contohlah sekarang kat Malaysia, sekarang lah kita duduk dekat bumi Malaysia ni, ya, tidak ada apa-apa masalah, ya, tidak ada apa-apa masalah untuk kita dapatkan air, untuk kita gunakan air, dan kita juga tidak ada halangan untuk mendapatkan debu, ya, boleh dapatkan debu ataupun tanah dekat mana-mana kawasan yang ada tanah ataupun yang ada debu. Seolah-olah kita ada dua pilihan contohnya, ya, kita ada tanah dan kita ada air. Jadi kita nak semayang,
Kita rasa sekarang hari ni kita nak sembahyang nak menggunakan debu, kita tak nak guna air. Kita rasa kita nak tukar hobi kita, ya, nak sembahyang guna debu pula, dengan tayamum. Padahal air ada dan kita tidak ada halangan untuk guna air, ya. Kita dalam keadaan sihat, air pun mudah dapat, air pun banyak dan sebagainya, tapi kita pilih debu ataupun tanah untuk bertayamum, ya, maka ini hukumnya tidak sah, ya. Hukum tayamum tadi serta ibadah yang kita lakukan dengan tayamum tadi tu, maka tidak sah. Ya, kita tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak untuk kita tayamum, seterusnya beribadah dengan tayamum tersebut. Kita menjadikan ibadah kita tadi tidak sah, ya. Jadi nak tayamum ni kena ada sebab. Ada sebab, maka barulah boleh tayamum. Dan ibadah yang didirikan daripada tayamum tadi tu sah, disebabkan ada sebab-sebab dia. Antaranya yang pertama, ketiadaan air, iaitu tidak ada air sama ada hissi, iaitu zat air tidak kelihatan dan tidak dapat dirasa, iaitu air memang tak ada. Cari-cari air memang tak ada, ya. Carilah kat mana, depan, belakang dan sebagainya, memang air tak ada, ya. Cari jalan pun air memang tak ada, sikit pun tak ada untuk kita berwuduk. Ini namanya langsung tak ada air. Katalah contohnya seseorang yang berjalan di padang pasir contohnya, ya. Air sikit tak ada, dia pun tak ada bawa bekalan air. Dekat mana-mana padang pasir tu ataupun gurun tu, memang tak ada air langsung, ya, maka ini dinamakan tak ada air secara hissi, iaitu memang tak ada air, ya. Jadi dalam keadaan ini memang satu keadaan yang membolehkan kita tayamum sekiranya kita nak mengangkat hadas, ya, memang tak ada air langsung. Ataupun ketiadaan air secara syar'i, iaitu zat air itu ada tapi dapat dirasa, tetapi disebabkan perkara-perkara tertentu ia tak boleh digunakan untuk suci. Contohnya sangat berhajat kepadanya. Contohnya kita berjalan musafir, ya, contohnya. Ataupun seperti dalam keadaan kemarau contohnya, air tu ada, kita musafir ke, air tu ada, kemarau ke, air tu ada, tapi air yang ada tu sedikit sangat, kita terlalu sangat berhajat kepadanya. Contohnya kita nak gunakan air tersebut untuk makan ataupun minum, ya, untuk minum lah contohnya. Jadi sekiranya kita tidak ada air tu dah digunakan untuk berwuduk, ya, maka kita tidak ada lagi air untuk minum, untuk kita teruskan hidup, ya. Walhal menjaga nyawa ini pun merupakan satu kepentingan yang perlu dijaga, ya, kepentingan di dalam agama sangat menjaga nyawa, sangat memelihara nyawa, ya. Sekiranya ada alternatif lain, contohnya tayamum untuk mengangkat hadas, maka kita pilih tayamum lah, ya. Air tersebut untuk memelihara nyawa kita. Ini tak ada air secara syar'i. Maksudnya air itu bukan tak ada langsung ada, tapi air yang ada itu untuk kita gunakan kepada sesuatu yang kita sangat berhajat kepadanya, ya. Baik, yang kedua, air terlalu jauh, iaitu air itu ada juga tapi terlalu jauh, ya. Dalam kiraan 2.5 km daripada tempat kita ada, kita duduk. Contohnya kita duduk dekat rumah kita, air tu dekat kawasan rumah kita tak ada, tapi yang adanya jauh daripada rumah kita, 2.5 km. Jadi jauh lah, ya, jauh. Tak kisahlah kita sama ada kita ini boleh dapatkan air itu sama ada hanya dengan berjalan kaki
ataupun naik kenderaan tapi air tu jauh. Jauh kat sini menyebabkan syarak membenarkan kita untuk bertayamum. Dia lihat kepada kesukaran kita untuk mendapatkan air tersebut. Walaupun ada air tapi air itu jauh. Ya, jadi menyebabkan sukar untuk kita dapatkan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan air secara hissi, seperti berada di dekat tetapi dia kawan musuh. Iaitu tak boleh guna air secara hissi, iaitu air tu ada tetapi kita tak boleh gunakan sebab ada musuh yang kawal tempat sumber air tersebut. Ada musuh ke, ada binatang buas ke dan sebagainya, ya. Contohnya di belakang rumah kita ada je sumber air perigi contohnya, tapi ada binatang buas dalam tu. Tak boleh nak kita tayamum gunakan berwuduk dengan air tersebut. Jadi kita boleh tayamum. Ataupun tidak boleh guna air secara syar'i. Air tu ada tetapi tak boleh kita gunakan untuk berwuduk atau mengangkat hadas besar ataupun mandi wajib, kerana takut ataupun bimbang memudaratkan. Contohnya berlaku luka pada tangan, pada anggota wuduk, ataupun berlaku luka pada anggota mandi wajib, mana-mana anggota badan. Jadi mana tak boleh air sampai padanya, maka kita boleh bertayamum. Yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk. Jadi cuaca yang terlalu sejuk pun boleh kita bertayamum. Jadi kat Malaysia ni cuaca sejuknya tidaklah sesejuk di negara-negara yang di negara luar seperti negara barat dan sebagainya, ya. Kalau datang musim sejuknya tu memang tak boleh sentuh airnya, ya. Jadi dekat Malaysia ni kita hidup keadaan kita tidak adalah musim-musim sejuk dan sebagainya. Ada pun musim hujan, musim panas, itu sahaja, ya. Musim sejuk tak ada. Jadi sejuk-sejuk dekat Malaysia ni tidaklah membolehkan kita bertayamum sebenarnya. Cuma kalaulah memang ada penyakit sakit ke dan sebagainya, ya, tak boleh kena sejuk, air yang sejuk, boleh tayamum. Katalah dekat satu kawasan yang ataupun satu negeri yang mengalami cuaca yang sejuk, ya. Jadi contohnya dekat Eropah ke, kat London ke, kat Rusia ke, kat sana time tu time sejuk pula tu, time musim sejuk, ada salji contohnya. Jadi nak gunakan air untuk berwuduk tak boleh, takut mudarat. Jadi boleh gunakan tayamum. Akan tetapi dikehendaki qada salat ketika ada air. Ketika maksudnya akan tetapi dikehendaki salat ketika boleh air sampai ke anggota badan tanpa mudarat. Baik. Yang kedua, sekiranya ada sebab-sebab kepada tayamum tadi, maka kita kena penuhi syarat-syarat tayamum pula. Dah ada sebab. Yang pertama mesti ada sebab. Dah ada sebab barulah kita nak laksanakan tayamum tersebut, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarat. Iaitu yang pertama, mengetahui masa waktu solat, iaitu kita kena tahu bila masa waktu solat. Maksudnya kita dah tahu, bukan sekadar kita tahu, tapi kita dah tahu masuk waktu solat. Dah tahu masuk waktu solat. Kita kena tentukanlah, kalau sekarang kita boleh tentukan dengan ukuran waktu, pukul 1.20 contohnya, masuk waktu Zuhur, 4.40 masuk waktu Asar. Jadi kita tahu dan dah masuk waktu, dan kita tahu dah masuk waktu solat. Contohnya kita dah tahu sekarang dah masuk waktu solat 4.40, sekarang 4.40. Jadi sudah tahu masuk waktu solat. Itu maksud mengetahui masuk waktu solat, untuk waktu solat Asar contohnya. Yang kedua, mencari air selepas masuk waktu solat. Okey, tadi sebelum masuk waktu solat kita memang tahu tak ada air dah. Tapi setelah masuk waktu solat, kita kena usaha juga untuk mencari air. Mungkin ada air yang
boleh kita buat untuk mengangkat hadas yang kita tak jumpa. Contohnya ya, mungkin ada air yang tersimpan, contohnya ada sumber-sumber air yang boleh kita angkat hadas, ya, yang kita tak jumpa sebelum masuk waktu solat tadi. Jadi selepas masuk waktu solat, kita cuba lagi pastikan yang memang tak ada air. Yang ketiga, tanah yang berdebu. Sediakan tanah yang berdebu sifatnya, yang suci dan menyucikan, yang mutlak lah, ya. Tidak bercampur dengan suatu benda lain yang sukar untuk kita pisahkan. Contohnya kalau dah ada tanah tadi bercampur dengan simen, memang sukarlah nak pisahkan antara tanah dengan simen. Yang kita nak gunakan ni tanah, ya, bukan simen tu sebagai alat untuk tayamum, tak. Ataupun tepung tadi tu dah bercampur dengan tanah, jadi sukar untuk asingkan. Jadi menyebabkan tanah tadi tu yang sudah tercampur dengan benda asing, tidak boleh kita gunakan untuk tayamum. Apa-apalah selain daripada simen dan tepung, bedak ke, ya, apa-apa sesuatu yang apabila dah bercampur dengan tanah sukar untuk diasingkan, maka tanah tersebut tak boleh kita gunakan untuk tayamum. Ya, yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu kalau ada pada badan ataupun pakaian. Ya. Yang kelima, tahu arah kiblat. Ya, tahu arah kiblat. Jadi kita ni sekarang dekat Malaysia biasanya tak ada masalah untuk menentukan arah kiblat lah. Kecuali kalau kita di luar kawasan yang tidak tahu mana arah kiblat, maka kita kena ijtihad. Ya, contohnya kita musafir ke apa ke, duduk dalam hutan, camping ke apa, nak solat, maka kita kena ijtihad untuk menentukan arah kiblat dahulu sebelum kita bertayamum. Ya. Baik, setelah syarat-syarat tadi dipenuhi, maka kita nak tayamum pula. Cara tayamum macam mana? Rukun tayamum ada 3 saja. Yang pertama, niat. Ya, contohnya saja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang kerana Allah Ta'ala. Ya, saja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang ataupun salat kerana Allah Ta'ala. Jadi niat ini sama seperti ibadah-ibadah yang lain seperti wuduk. Niatnya itu di dalam hati, ya. Niat untuk bertayamum itu dalam hati. Sama juga niat untuk wuduk, sama juga niat untuk solat, niat itu di dalam hati, ya. Tapi perlaksanaan dia tu ketika bila, ya, itu persoalannya. Bila nak niat tu, bilakah niat yang wajib tu, ya, iaitu ketika, kalau tayamum, iaitu ketika menyampaikan debu tanah ke bahagian muka. Untuk kita sapu muka bagi tayamum tu, maka kita niat untuk tayamum ketika tanah itu sampai ke bahagian muka. Macam juga wuduk. Kita niatkan untuk berwuduk ketika air itu sampai ke bahagian muka. Ya. Jadi disebabkan niat ini merupakan rukun bagi tayamum dan wuduk, maka dia berada di dalam perbuatan ibadah tersebut, bukan di luar. Ya. Maksudnya di luar macam ni, kita sebelum tayamum tu kita dah niat di dalam hati, ya. Lepas tu masa kita sampaikan debu tayamum ni ke muka, kita tak niat dah. Tu kita maksudnya kita niat di luar daripada tayamum. Jadi dalam mazhab Syafi'i, niat tayamum ini merupakan rukun. Jadi rukun dia mesti duduk di dalam perbuatan tersebut. Ya, rukun mesti duduk dalam perbuatan. Kalau duduk di luar perbuatan, itu namanya syarat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, niat ini merupakan rukun, dia bukan syarat. Ya, macam yang kita bincangkan tadi. Kalau kita nak tayamum, syarat dia tentukan arah kiblat. Jadi itu perkara yang sebelum daripada tayamum. Ya, pastikan gunakan debu yang bersih, yang suci, suci daripada najis, ya, dan sebagainya. Jadi itu perkara yang kita kena buat, yang wajib buat sebelum kita tayamum. Itu namanya syarat. Tapi niat ini dia termasuk dalam rukun. Dalam mazhab Syafi'i dia masuk dalam rukun. Jadi bila rukun, dia mesti duduk dalam perbuatan ibadah tersebut. Sama juga macam sembahyang, ya.
Sembahyang pun sama, niat itu dalam hati tetapi waktunya iaitu ketika mengangkat takbiratul ihram. Ya. Baik, yang kedua, menyapu muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan dua kali tepuk dengan rata dan tiada penghalang. Jadi satu kali tepuk, maksudnya tepuk ni iaitu meletakkan kedua tapak tangan kita di atas debu ataupun tanah yang berdebu. Ya, itu sekali tepuk. Lepas tu terus sapu ke muka. Ratakan di bahagian muka, pastikan semua bahagian muka itu telah disapu dengan debu, ya. Kemudian hilangkan debu yang ada pada tangan tersebut di tempat lain. Jangan kita hilangkan ataupun kita bersihkan di atas tanah yang kita nak tayamum tu, ya. Kita bersihkan tempat lain. Sebab tanah tadi tu dia dah tak boleh kita gunakan untuk tayamum yang kedua. Ya. Maksudnya tanah tersebut mungkin dia dah jadi mustakmal. Ya, tanah tersebut dah jadi mustakmal. Yang baki-baki tanah yang ada kat tangan tu. Jadi kita tepuk kat tempat lain. Kemudian kita tepuk kali kedua. Tepuk untuk kali kedua di tempat debu yang suci tadi tu. Debu yang kita dah sediakan untuk tayamum tadi. Ya, untuk kali kedua tepuk untuk ratakan debu ataupun tanah tadi dekat bahagian tangan pula. Ya. Jadi kita ratakan kedua-dua tangan kita dengan debu menggunakan debu yang sudah ada pada tapak tangan kita, iaitu tapak tangan kiri, debu yang berada di tapak tangan kiri kita ratakan bagi seluruh tangan kanan kita, bermula daripada belakang jari jari-jari kita ni, 4 jari ni, sehingga ke belakang tapak tangan sampai ke siku. Lepas tu sampaikan ke bahagian lain yang belum kena debu tadi, di bahagian dalam siku tadi, tolak sampai ke hujung jari, ke hujung ibu jari. Ya, sebegitu juga tangan kiri. Ya. Jadi itu sahaja anggota bagi tayamum, iaitu muka dan tangan. Ya, tangan tu, muka tu tepuk kat debu sekali. Lepas tu nak buat tangan pula sampai ke siku tu tepuk tangan dekat debu ataupun tanah bagi kali kedua. Ya, tak boleh kita gunakan yang sama dengan sapuan di muka tadi. Dan yang ketiga, tertib. Okay, sebelum tu, ya, dengan menyapu muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan 2 kali tepuk. Ya. Yang 2 kali tepuk tadi kita dah bincangkan, iaitu tepuk untuk muka lain, tepuk untuk tangan lain. Ya. Dengan rata dan tiada menghalang, iaitu sudah tepuk, kita ratakan di kedua-dua anggota muka dan tangan, dan pastikan rata semualah macam kita ambil wuduk tu. Ya. Pastikan di anggota-anggota tayamum itu tidak ada halangan untuk debu sampai ke kulit. Kalau ada halangan, contoh jam ke apa-apalah, ya, cat ke apa ke, maka kena hilangkan dulu. Ya, dan yang ketiga, tertib iaitu kita lakukan tayamum itu dengan dimulakan dengan ratakan debu di muka, kemudian ratakan debu di tangan. Tak boleh terbalik. Mula-mula buat tangan, kemudian buat muka. Ini tidak tertib. Baik, sunat-sunat tayamum, iaitu perkara-perkara yang kita boleh lakukan ketika kita tayamum dan hukumnya digalakkan ataupun sunat, dapat pahala, iaitu sebagaimana perkara-perkara sunat bagi wuduk, iaitu sunat-sunat tayamum sama juga sunat-sunat bagi wuduk, seperti membaca tasmiyah, iaitu membaca bismillah. Ya, sama juga seperti wuduk. Dahulukan anggota kanan berturut-turut dan lain-lain. Mana-mana sunat bagi wuduk, maka sunat juga bagi tayamum. Ya.
Kedua, membuka dan menceraikan jari ketika menepuk tanah. Jadi supaya debu tadi tu ya melekat di bahagian tapak tangan tu, ya, banyak debu yang boleh kita gunakan, ya, bila dah lekat dekat tapak tangan tu, ya, untuk kita sapu di bahagian muka dan tangan. Ya, kita ceraikan dia, maksudnya kita buka, kita jangan tutup jari-jari tu, kita buka. Yang ketiga, menipiskan, ya, kita ketuk-ketuk sikit. Selepas kita tepuk tapak tangan kita di atas debu tadi tu, maka kita nipiskan dia dengan ketuk. Ketuk sikit kedua-dua tangan kita ni, ya, untuk menipiskannya. Tapi itu hukumnya sunat sahaja, ya, tidaklah wajib. Baik, perkara yang batalkan tayamum. Antara perkara yang batalkan tayamum iaitu semua perkara yang batalkan wuduk. Semua perkara yang batalkan wuduk, seperti apa? Seperti keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, ya. Keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, sama ada air kencing ke, tahi ke, ataupun apa sahaja, ya, yang menyebabkan batalnya wuduk, maka batalnya tayamum. Apa lagi perkara yang batalkan wuduk, iaitu menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, ya. Yang ketiga apa dia? Menyentuh wanita atau wanita ajnabiyah atau lelaki ajnabi, iaitu contohnya macam suami isteri, ya. Jadi ini perkara ini membatalkan wuduk. Jadi dia juga membatalkan tayamum. Apa lagi? Yang keempat iaitu hilang akal. Ya, hilang akal seperti pingsan, gila, hitam dan sebagainya. Ini semua membatalkan wuduk, juga membatalkan tayamum. Selain daripada itu, iaitu tidur yang tidak tetap. Ya, tidur yang tidak tetap seperti tidur berdiri, baring dan sebagainya, ya, menyebabkan wuduk itu terbatal. Tayamum, jadi tayamum pun sama jugalah terbatal, ya. Yang kedua, ada air selepas ketiadaannya. Jadi tadi sebab kita bertayamum iaitu tidak ada air contohnya, ya, memang tak ada air. Jadi tayamum itu boleh terbatal sekiranya tiba-tiba ada air. Jadi ada air itu menyebabkan tayamum tadi terbatal, ya. Jadi kalau kita nak solat, walaupun kita ada tayamum, lagi kita tak kita nak solat, kita masih ada tayamum lagi, tiba-tiba ada air, maka kita kena solat dengan menggunakan air tu, ya, iaitu kita kena wuduk. Sebab tayamum tadi alternatif sahaja, ya, alternatif sahaja, dia pengganti kepada air. Jadi bila air tu ada, kena guna air lah. Yang ketiga, mampu untuk menggunakan air. Tadi contohnya, tadi kita tayamum sebab sakit, ya, tak boleh air, kena anggota wuduk contohnya. Maka apabila bahagian anggota tadi itu dah sihat, ya, maka sekiranya masih ada lagi tayamum kita tak batal lagi, maka secara automatik tayamum tadi terbatal kerana hilang sebab untuk kita menggunakan tayamum, iaitu contohnya kalau luka tu dah baik, maka tayamum batal. Yang keempat, murtad, iaitu keluar daripada Islam. Jadi keluar daripada Islam, maka batal. Baik, jadi itulah perkongsian kita pada kali ini, iaitu berkaitan dengan tayamum, yang mana tayamum ini adalah alternatif kepada menggantikan air sebagai alat untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar, ya. Katalah kita berwuduk, tak boleh wuduk, ya, kita nak sembahyang, patutnya kena berwuduk nak angkat hadas kecil. Jadi kita kena sapulah air di bahagian 4 anggota yang telah kita sebutkan sebelum ni. Jadi sekiranya tak boleh, tak ada air tu tak boleh
kena pada badan, ya, ada air tapi sedikit dan sebagainya, maka kita boleh gantikan angkat hadas kecil tadi dengan tayamum. Jadi tak perlu pula kita tayamum, iaitu meratakan debu tanah itu ke 4 anggota sebagaimana wuduk. Kalau wuduk tadi 4 anggota, muka, tangan, kepala dan kaki. Jadi kita kata kita nak gantikan tayamum, tergantikan tayamum dengan wuduk tadi itu, kita pun sapukan debu di 4 anggota sebab wuduk 4 anggota. Tak perlu, ya. Apa yang Al-Quran dan Nabi ajar hanyalah meratakan di 2 anggota sahaja, ya. Meratakan debu di 2 anggota sahaja, iaitu muka dan tangan, kedua-dua belah tangan daripada hujung jari sehingga ke siku. Macam tu juga sekiranya kita sukar untuk mengangkat hadas besar, iaitu mandi wajib. Mandi wajib, kita wajib meratakan air di seluruh badan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ya, mana-mana bahagian yang zahir di tubuh badan kita ni wajib kenakan air. Ya. Jadi sekiranya contohnya tidak ada air untuk mandi wajib, ataupun tak boleh menggunakan air disebabkan masalah kesihatan, ataupun air ada tapi untuk digunakan kepada perkara yang lebih penting lagi, itu untuk minum, untuk meneruskan hidup contohnya, ya, maka kita boleh tayamum. Jadi tidaklah maksud tayamum di sini bila menggantikan dia dengan mandi wajib, ya. Kita gantikan tayamum dengan mandi wajib. Kita gantikan mandi wajib dengan tayamum, ya. Sebab apa tadi? Sebab contohnya air tak ada, ataupun air ada tapi sedikit, ataupun takut mudarat pada anggota badan, ya. Tidak pula kita gantikan tayamum, kita gantikan mandi wajib dengan tayamum dengan meratakan debu di seluruh badan, tak ada. Masih lagi juga kita hanya perlu menyapu debu ataupun tanah tadi di 2 anggota sahaja. Baik kita gantikan wuduk, ya, kita menggantikan wuduk, ataupun kita menggantikan mandi wajib dengan tayamum, kaedahnya hanya menyapukan debu tanah kedua anggota ni saja, muka dan tangan hingga ke siku. Jadi niat kita contohnya, saja aku melakukan tayamum, tak kisahlah sama ada untuk angkat hadas kecil ataupun hadas besar, ya, maka sah tayamum tersebut dengan hanya meratakan debu ke 2 anggota ini sahaja, ya. Walaupun berbeza dengan wuduk 4 anggota, ya, mandi wajib seluruh tubuh badan, ya, tapi tayamum kekal dengan 2 anggota ini sahaja, ya. Contohnya kita nak mandi wajib, katalah kita dalam keadaan hadas besar, tiba-tiba tak ada air, ya, maka kita nak sembahyang. Bila nak sembahyang tak ada air pula, jadi boleh bertayamum. Tayamum, ambil debu tanah, sapu dekat muka dan sapu dekat tangan, sebagaimana kaedah yang kita telah sebutkan tadi, maka kita dah boleh sembahyang, ya. Kita dah boleh sembahyang. Baik, jadi setakat itu saja untuk kali ini, iaitu kita akan sambung lagi pada perbincangan akan datang yang berkaitan dengan mengangkat hadas besar, iaitu mandi wajib, ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.